Jangan bagi star. Jangan atas star. Simpan. Okay, sabar. Tengok Kerosiri. Boleh. Tengok Kerosiri. Boleh. Tak masalah, boleh. Aduh. Kisah seram main sorok-sorok dengan tu. Yang ni ke? Nanti tengok ni. Mana tengok mana? Ni. Mana? Pilih mana? Ni tak apa. Ni semua sekejap. Video kejap boleh. Pagi-pagi tengok hantu tak apa. Dia tak seram. Sebab pagi kan. Ya Allah, Hamizan thank you 5. Simpan Sultan, simpan. Thank you Hamizan 500 star. Semoga murah rezeki Ni bukan tadi bagi 1000 lebih ke tadi? Thank you. Thank you, semoga murah rezeki bro. Thank you. Puding ada lagi juga. I think Puding 10 stars ke sambung tengok time second test live. Tak tahulah. Tengoklah dulu macam mana. Yang mana? Kisah Nabi. Oh, Nabi Adam. Boleh. Need a gift for your... Yang ni Nabi Adam Boleh. Kenapa ni? Jangan hantar geng, jangan hantar. Tengok ya Allah, Hamizan bagi 500 star lagi. Ya Allah. Tengok Hamizan 1000 star. Thank you. Mantap. Thank you. Greek ni dah kenapa? Thank you Greek 1 star Greek. Salami. Dah cukup. Jangan hantar. Cukup. Jangan hantar geng. Ya Allah, kenapa ni pagi-pagi ni? Dah. Jangan. Thank you Mio 75. Haikal 75 star kat. Thank you. Allah, pening kepala aku. Okay, ni last Lepas tu game sekejap. Lepas tu Ami tutup. Lagi kita lihat balik. Ami nak test live. Semua welcome back to Cairo Series. Terima kasih kerana masih setia menonton video-video dari channel ni. So guys, Alhamdulillah ramai yang nak Cairo ceritakan kisah-kisah Nabi dan para Rasul untuk setiap hari Jumaat. Sambutan yang Cairo dapat tu memang sangat menggalakkan daripada korang semua. Terima kasih banyak-banyak Cairo ucapkan sebab korang suka mendengar apabila Cairo menceritakan kisah-kisah Nabi ni. Jadi sempena hari Jumaat yang mulia ni, hari ni Cairo nak ceritakan kepada korang semua kisah tentang Nabi Adam. So tanpa membuang masa anda semua, jom kita start the story. Mari. Yang ni Bahagian T-zone muka Cairo ni dah sampai 2 minggu dan juga Saya tak pakai. juga anti-aging. Instagram Scarlett Yang ni sebagai pengajaran dari bulan mata. Tak ada unsur-unsur untuk menyakitkan siapa. Okay. Macam yang kita dah belajar, kita wajib percaya tentang kewujudan para Nabi dan Rasul. Sebab benda tu dah ada dekat dalam rukun iman guys. Apa je rukun iman tu? Korang ingat lagi tak? Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman yang di mana kalau korang lupa tu, sama-sama kita boleh ingat balik guys. Macam mana kisah terciptanya Nabi Adam ni? Okey, apa yang Cairo nak sampaikan ni semuanya berlandaskan dekat dalam Al-Quran. Cairo cuba sehabis mungkin untuk membuat rujukan di dalam Al-Quran dan juga merujuk kepada ustaz-ustaz yang bertauliah sebelum Cairo buat video ni. Jadi dekat sini alang-alang tu Cairo nak disclaimer dululah. Cairo bukanlah ustaz, tokoh agamawan, orang-orang yang bertauliah dalam agama. Tujuan Cairo hanyalah ingin menyampaikan kisah ni supaya kisah ni dapat dijadikan tauladan kepada kita semua termasuk diri Cairo sendiri guys. Jadi macam mana terciptanya Nabi Adam ni? Masa Allah nak menciptakan Nabi Adam tu, para malaikat diorang ni macam dah risau tau. Diorang risau takut-takut kalau makhluk yang bakal Allah ciptakan tu akan merosakkan bumi nanti. Jadi diorang pun bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami di sini bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang Cairo cakapkan ni adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 30. Korang boleh refer dekat situ nanti. Kemudiannya Allah pun menciptakan Nabi Adam dengan menggunakan tanah. Cairo pun ada juga dapat daripada beberapa sumber yang mengatakan kenapa ada manusia yang warna kulit diorang tu berlainan. Ada manusia yang berkulit putih, ada manusia yang berkulit hitam, ada manusia yang berkulit coklat, dan ada manusia yang berkulit kuning langsat, dan macam-macam lagi warna kulit yang ada dekat muka bumi ni. So korang nampak tak dekat situ kenapa ada banyak sangat warna kulit sedangkan Allah menciptakan kita daripada tanah? Sumber yang Cairo dapat ni mengatakan bahawa Allah menciptakan manusia dengan mencampurkan pelbagai jenis tanah yang ada dekat dalam bumi ni. Macam-macam jenis tanah merah, tanah putih, tanah coklat, tanah kelabu. That is why lah terdapat pelbagai warna kulit manusia dekat atas muka bumi ni guys. So kita sambung balik. Tadi kita cerita Allah menciptakan Nabi Adam guna tanah kan. Lepas dah siap bentuk jasadnya tu, jasad, maka roh pula ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam. Bukan tu je, Allah bagi sekali dengan akal fikiran supaya Nabi Adam nanti boleh belajar, boleh faham dan boleh teliti dengan setiap apa yang akan ditempuhi oleh baginda selepas ini guys.
Dalam satu hadis riwayat Bukhari menyatakan ketinggian Nabi Adam adalah setinggi 60 hasta bersamaan dengan 30 meter. Cuba korang bayangkan, kita punya tinggi sekarang ni baru 1.5, 1.6, 1.7. Itu kita kira sebagai average lah untuk orang dewasa. Average tinggi Nabi Adam 30 meter guys. Senang cerita, tinggi dia tu lebih kurang sama dengan bangunan 10 tingkat. Korang bayangkan, tak ada benda yang mustahil dekat dalam dunia ni jika ianya melibatkan kuasa Allah Subhanahu Thank you Daniel, 75 Selepas star Nabi lagi. Adam diciptakan, Allah pun perintahkan malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud dekat Nabi Adam. Tapi cukup. Iblis tak sujud. Kenapa iblis tak sujud? Sebab dia rasa darjat dia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Sebab iblis tu diciptakan daripada api. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. So guys, disebabkan iblis tak nak sujud dekat Nabi Adam, cerita dia sebelum kejadian ni berlaku, iblis memang duduk kat dalam syurga tau. Tapi disebabkan benda ni lah, disebabkan perkara ni lah, Allah buang dia daripada syurga. Lepas Sabar. Jangan tak, sabar. Yang dia akan menghasut keturunan Adam untuk melakukan kemungkaran dan akan duduk dengan dia dekat dalam neraka nanti. Itu adalah janji iblis kepada Allah. Okey guys, Allah menganugerahkan Nabi Adam dengan usia yang panjang. Berapa tahun tu? Ada banyak riwayat yang kata selama 1000 tahun. Namun ada disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi Adam memberikan 40 tahun daripada 1000 tahun umur dia tu kepada Nabi Daud. Kenapa dia bagi 40 tahun tu kepada Nabi Daud? Sebabnya masa Allah tunjukkan keturunan Nabi Adam tu dia tertarik dengan kilauan mata seorang manusia yang Allah beritahu itu adalah Nabi Daud, dan usia Nabi Daud sampai 60 tahun je. Itu pasal lah Nabi Adam bagi 40 tahun umur dia kepada Nabi Daud. Jadi berkuranglah umur Nabi Adam menjadi 960 tahun, dan Nabi Daud pula genap umurnya 100 tahun guys, sebab Nabi Adam dah bagi 40 tahun umur baginda kepada Nabi Daud. Dekat dalam syurga Allah sediakan macam-macam kepada Nabi Adam. Makanan, minuman, apa je yang Nabi Adam nak, Allah bagi. Tapi walaupun macam-macam yang Nabi Adam dapat, Allah tahu yang Nabi Adam ni sebagai seorang manusia, dia perlukan teman. Okey, sebagai contoh kalau kita duduk dekat dalam dunia ni seorang-seorang, korang imagine tanpa ada manusia lain mungkin setahun dua tu mungkin okey lah, tapi lama-lama mesti kita akan ada rasa sunyi punya. Serius. Sebab itu adalah lumrah sebagai seorang manusia. Ada perasaan suka, perasaan sedih, perasaan sunyi, and macam-macam jenis perasaan lagi guys. Jadi guys, Allah tahu walaupun macam-macam yang Nabi Adam boleh dapat dekat dalam syurga tu, tapi Nabi Adam memang perlukan teman sebab dia kesunyian. So cerita dia, pada satu hari Nabi Adam ni dia macam mengantuk tau. Jadi bila mengantuk tu dia pun tertidur, and then bila dia terbangun daripada tidur, bila dia buka je mata dia tu, dia macam terkejut tau. Sebab dia nampak ada seorang manusia, ada tangan, ada kaki, badan semua lengkap sama macam dia. Manusia tu tengah berdiri tak jauh pun daripada tempat dia tidur tu. Nabi Adam tengok, dia amati, memang dia tak pernah nampak manusia tu sebelum ni. Dia tak pernah jumpa pun manusia tu. And then Nabi Adam pun bangun dan tanya kepada manusia tu, "Kau siapa?" Orang tu pun jawab, "Aku adalah wanita dan aku tak tahu nama aku siapa." So bila je orang tu jawab macam tu, Nabi Adam punya happy tak terkata guys. Yelah, kau bayangkan kalau dah lama sangat sunyi keseorangan, lepas tu tiba-tiba muncul seseorang yang kau boleh berbual. Bila kau cakap, orang tu akan balas balik dengan apa yang kau cakap, yang sama spesies dengan kau. Korang boleh imagine tak feeling happy dia tu macam mana? Confirm lah happy gila kan. So Nabi Adam pun terus balas, "Okey, aku bagi nama kau Hawa, yang bermaksud yang aku rindukan." Jadi start from now on, yang Nabi aku Adam rindukan dan juga Hawa duduk bersama-sama dekat dalam syurga yang aman dan tenteram serta cukup segala apa semua yang ada, semua memang ada dekat situ guys. Selepas terciptanya Hawa, maka Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, tinggallah engkau dengan Hawa isterimu di dalam syurga ini. Makan dan minumlah sepuas-puasnya, tetapi awas, janganlah engkau berdua memakan buah daripada satu pokok ini. Kalau engkau berdua memakannya, berarti kamu melanggar perintahku dan kamu akan mengalami kerugian besar, dan berarti kamu telah menganiaya diri kamu sendiri." Dekat dalam surah Taha ayat 120, dalam surah tu ada menceritakan yang iblis ni dia tahu yang Allah larang Adam dan Hawa untuk makan buah dekat satu pokok ni. Dia tahu pasal tu guys. Jadi korang nak tahu tak dia buat apa? Dia pergi hasut Adam dan Hawa untuk makan buah yang ada dekat pokok tu. Nama pokok tu adalah pokok Khuldi, yang sebenarnya Khuldi tu iblis yang bagi nama Khuldi tu. So iblis pun pergilah hasut Adam dan Hawa untuk makan buah yang ada dekat pokok Khuldi tu. Dia macam cakap lah, ni contoh Adam, kalau kau makan buah ni, kau akan hidup abadi dan takkan mati. Tapi Nabi Adam dia tak terus termakan dengan kata-kata iblis tu lah. Iblis ni dia pandai guys. Dia pergi pujuk, dia pergi bisik, dia pujuk, dia bisik, dia pujuk, dia bisik. Finally Adam dan Hawa pun termakan dengan penipuan iblis tu. Apa yang iblis cakap tu semua adalah satu penipuan. Dia tipu guys. Sebenarnya buah Khuldi ni dikatakan buah yang berasal daripada bumi. Sifat buah tu tanah. Sebab itulah bila je Nabi Adam makan buah tu, dia rasa macam nak
membuang sebab buah tu daripada bumi guys. Selama ni kalau Nabi Adam makan makanan daripada syurga yang memang tak pernah rasa nak membuang langsung guys. Tapi selepas dia makan buah khuldi tu terus jadi macam gitu guys. Dia rasa macam nak membuang tau. Jadi Allah pun berkata kepada Nabi Adam, bukankah aku sudah melarang engkau daripada makan buah itu? Aku pun sebelum ini pernah berpesan, jangan sesekali engkau terpedaya dengan tipu helah iblis dan syaitan. And then Nabi Adam dan Hawa pun mengakui kesalahan yang dilakukan dan sangat menyesali perbuatan diorang tu. And diorang pun bertaubat. Kemudian Allah mengarahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun dan tinggal dekat muka bumi. Masa Nabi Adam dan juga Hawa diturunkan ke bumi, iblis pun ada sekali masa tu. Iblis pun diturunkan ke bumi juga guys. Diorang ni tak diturunkan dekat tempat yang sama tau. Diorang ni diturunkan dekat tempat yang lain-lain. Nabi Adam diturunkan dekat puncak bukit di India, manakala Hawa pula diturunkan dekat kawasan tanah Arab. Lepas je 40 hari diorang terpisah, finally Allah takdirkan diorang untuk berjumpa kembali dekat Jabal Rahmah, dekat Arafah. Pada awal kehidupan dekat bumi, Allah bagi 8 pasang lembu. Maksud pasang tu jantan dan betina lah, sebab dia pasang kan. Kenapa nak kena jantan dan betina pula? Supaya dia boleh beranak pinak guys. Bukan setakat lembu je yang Allah bagi. Allah bagi 2 pasang kambing dan juga 2 pasang kambing biri-biri kepada Nabi Adam. Semua tu Allah bagi supaya Nabi Adam dapat menjadikan haiwan-haiwan tu semua sebagai ternakan. Daripada ternakan tu, dekat situlah benda tu boleh dijadikan sebagai makanan, pakaian and so on. Contoh dia macam lembu Apa yang kita boleh dapat daripada lembu? Kita boleh dapat susu, kita boleh dapat daging. And then kambing biri-biri, apa yang kita boleh dapat dekat dalam kambing biri-biri tu? Kita boleh dapat bulu dia. Bulu dia tu kita boleh jadikan sebagai pakaian. Proses nak buat semua tu Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Bila diorang buat semua tu, diorang sedar bila diorang duduk dekat bumi ni, hidup diorang jadi susah guys. Macam-macam diorang kena tempuh. Yalah, kalau duduk dekat syurga semuanya dah siap terhidang. Tapi bila dekat bumi, kalau nak makan kena cari makanan sendiri. Kena bercucuk tanam, kena bela lembu, barulah kita akan dapat makan. Bukan setakat ternakan dan tanaman je, Nabi Adam juga ada buat telaga. Telaga tu macam perigi lah untuk dijadikan sebagai sumber air. And then Nabi Adam pun ada buat rumah juga untuk dijadikan sebagai tempat berlindung. Dia buat rumah tu dengan menggunakan pokok-pokok yang dia tebang guys. Bila dekat bumi ni, Nabi Adam tak tahu bila waktu untuk beribadah. Nabi Adam tak tahu waktu-waktunya tu. Jadi Nabi Adam pun berdoa kepada Allah, minta satu cara yang boleh buatkan diorang semua tahu waktu yang diorang boleh beribadah. So Allah pun bagi seekor ayam yang besar dia tu sama macam unta tau. Warna ayam tu warna putih dan Carol difahamkan ayam tu berasal daripada syurga. So apa function ayam tu? Ayam tu akan berkokok bila mana malaikat sedang bertasbih ataupun beribadah. So daripada kokokkan ayam itulah Nabi Adam tahu dah masuk waktu untuk beribadah guys. Allah juga turunkan 21 lampiran yang menyatakan tentang hukum halal haram binatang tertentu. Maksudnya daging haiwan apa yang boleh dimakan dan apa yang tak boleh dimakan. Lepas tu 29 huruf hijaiyah, iaitu huruf alif, ba, ta sampai ya, yang di mana Allah menegaskan tak ada siapa yang boleh menambah atau kurangkan walau satu huruf pun dekat huruf alif, ba, ta tu. Jadi dengan kenal huruf-huruf ni, Nabi Adam dapat belajar membaca lampiran-lampiran yang dah diturunkan kepada dia ataupun yang akan diturunkan kepada Nabi Adam nanti. Hawa pula dia merasakan proses mengandung daripada waktu pertama kali janin bergerak-gerak dekat dalam perut sampailah rasa sakit melahirkan. Hawa alami sendiri guys, walaupun terkejut and tak tahu. Yalah, sebab pertama kali dia mengandung, dia beranak semua tu dia macam just follow the flow je lah orang kata. Sampailah dia melahirkan anak kembar pertamanya iaitu Habil dan Layutsa. Lepas anak kembar pertama, dia mengandungkan dan melahirkan anak kembar keduanya pula yang diberi nama Kabil dan Iklima. Jadi para ulama bersependapat yang di mana selama Hawa hidup, dia dah melahirkan seramai 240 orang anak. 240 orang anak tu, ramai tu. Dikisahkan juga anak cucu cicit Nabi Adam berkembang sehingga 40,000 orang lelaki dan perempuan. Jadi bila dah ramai macam tu, ragam dan perangai pun pelbagai, maka terjadilah banyak pertengkaran dan pertikaian antara satu sama lain. Allah pernah sebut dekat dalam surah Al-Araf ayat 24 ke 25, sewaktu Nabi Adam dan Hawa hendak diturunkan ke bumi, Allah ada berfirman, turunlah kalian daripada syurga menuju ke bumi dan kalian akan menjadi musuh antara satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai waktu tertentu. Disebabkan ramai di antara mereka yang berbalah, yang bertengkar dan macam-macam lagi ragam yang diorang buat, Allah bagi satu tongkat kepada Nabi Adam. Tongkat tu daripada syurga tau. Tujuan Allah bagi tongkat tu adalah supaya dapat mendidik mereka yang membangkang ataupun yang berkelakuan yang teruk. Rupa bentuk tongkat tu tak ada siapa pun tahu rupa bentuk dia tu macam mana. Yang tahu hanyalah Allah sahaja ataupun orang-orang yang hidup pada zaman tu lah. Menerusi hadis Abu Hurairah, ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam dikatakan terkejut dan dia bertanya kepada malaikat bahawa bukankah Allah bagi dia umur sampai 1000 tahun. Sekarang ni umurnya baru 960 tahun. Tu malaikat pencabut nyawa pun membalas pertanyaan Nabi Adam dengan berkata
bukankah engkau telah memberi 40 tahun umurmu kepada keturunanmu Nabi Daud? Nabi Adam lupa pasal benda tu. Lalu Allah pun turunkan buku catatan yang ada tercatat peristiwa ketika Nabi Adam memberikan 40 tahun umur dia kepada Nabi Daud sebagai bukti sambil disaksikan oleh para malaikat. Jadi Nabi Adam pun wafat. Okey, berkenaan dengan di mana Nabi Adam dimakamkan, tak ada info yang spesifik pasal benda tu. Ada yang cakap dekat sana, yang kat sana, dekat sana, dekat sana, dekat sana. Banyak sangat guys. So, benda ni pun tak sahih. Jadi Khairul tak letakkan dekat sini. Jadi, itu sahaja kisah daripada Nabi Adam. Segala salah atau tersilap kata, Khairul minta maaf guys. Kita boleh ambil mantap lah, bagus lah yang ada dekat dalam kisah ni. So, sampai sini je untuk video kali ni. See you on next video. Mantap, bang. Assalamualaikum. Lepas ni saya akan tengok bang video abang setiap hari Jumaat Oh bagus lah dia bagi tahu kisah Nabi ni. Kita pun kami pun tak, dulu masa sekolah kita belajar kita ingat dulu, tapi dah lama ni macam kita tak lama tak tengok, dah lupa dah kisah Nabi. Allah. Boleh kita tengok di kisah Nabi ni, kalau dia ada post lagi kisah Nabi Musa semua. Bagus. Kisah Nabi semua best lah bila dengar. Bila dengar dia macam terpukau dia, macam kusyuk. Sonok dulu tengok pasal Nabi kan. Uish. Sonok tengok dengar. Thank you. Subscribe. Ami dah subscribe dah dekat channel Ami. Ni Ami tu. Thank you sebagai recommend ni. Thank you. I think I 75 star. Thank you. Okay, dah.